Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Iskandar, kita akan melihat buku aktiviti sains tahun 2, unit 9, Bumi. Dan kita akan fokus kepada aktiviti 4, arah aliran air semula jadi. Muka surat 66. Baiklah, kita teruskan ke muka surat 66. Baiklah murid-murid, inilah dia aktiviti 4, arah aliran air semula jadi. Okey, untuk menyelesaikan aktiviti 4, kita harus mendapatkan rujukan di dalam buku teks halaman 107. Okey, ini adalah dia halaman 107, buku teks sains tahun 3. Di bawah tajuk aliran air semula jadi. Okay, kita lihat dulu apakah maklumat yang terkandung di muka surat ini. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Okey, aliran air sungai bermula dari air terjun di atas bukit. Ya. Air terjun kawasan tanah tinggi, selalunya bukit dan gunung. Dan air itu akan menuruni bukit dan gunung ke kawasan tanah rendah dan seterusnya berakhir di laut. Okey. Kita lihat nota yang terdapat di bawah ini. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air sungai ini akan mengalir ke laut. Baiklah, kita highlightkan maklumat penting di situ yang berkaitan dengan aktiviti 4. Ya. Ya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Inilah maklumat penting untuk membantu kita menyelesaikan aktiviti 4. Baiklah, kita teruskan ke aktiviti 4. Kita lihat apakah tugasan yang terdapat di sini. Kita lihat dulu di atas ini. Lakarkan anak panah dengan warna biru untuk menunjukkan arah aliran air yang betul. Baiklah. Okey, lakarkan anak panah dengan warna biru untuk menunjukkan arah aliran air yang betul. Baiklah, maklumat itu kita telah perolehi tadi di dalam buku teks, ya. Jadi, seperti yang maklumat yang kita dapati tadi, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah tempat tinggi dan ini adalah tempat rendah. Okey. Jadi tugasan untuk kamu, lakarkan anak panah, ya, dengan warna biru. Ya. Bila disebut lakarkan, kamu kena lakar dengan tangan yang bebas tanpa menggunakan pembaris. Itu namanya lakaran, ya, yang sebetulnya. Jadi kamu boleh buat anak panah dari tempat tinggi ke tempat rendah, menunjukkan arah aliran air yang betul. Ya, kamu lakarkan anak panah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah bagi menunjukkan arah aliran air yang betul. Dan seperti yang kita dapati tadi, arah aliran air yang betul adalah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Harap murid-murid semua faham. Baiklah, kita teruskan yang di bawah ini pula. Air terjun dan air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Air terjun dan air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, berdasarkan maklumat yang telah kita perolehi tadi,
Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan aktiviti 4 dengan bimbingan guru kamu. Dan selepas ini cikgu akan tunjukkan cadangan jawapan dari cikgu. Okey, baiklah, ini adalah cadangan jawapan dari cikgu. Okey. Yang pertama tadi, lakarkan anak panah dengan warna biru. Okey. Cikgu ulang sekali lagi, bila kita sebut lakaran, maka tangan kena bebas tanpa menggunakan pembaris. Di sini hanya contoh sahaja. Ataupun kamu boleh buat satu anak panah dalam satu garisan yang panjang menunjukkan arah aliran air yang betul. Ya. Yang penting ada anak panah warna biru dan menunjukkan arah aliran yang betul. Dan seterusnya di bawah ini, air terjun dan air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Cikgu harap kamu memperolehi jawapan yang sama seperti cikgu. Dan sehingga sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa. Hingga kita bertemu lagi dalam aktiviti-aktiviti akan datang. Sekian, terima kasih.